Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan mempelajari modul 3 perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air di bawah topik 3.2 Persekutuan Tanah Melayu. Di akhir pembelajaran, diharap pelajar akan dapat memeliharkan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pembelajaran pada hari ini boleh disemak menerusi buku teks halaman 126 sehingga 131. Persekutuan Tanah Melayu telah dirangka bagi menggantikan Malayan Union 1946 yang telah mendapat tentangan pelbagai pihak. Sebuah jawatan kuasa kerja dibentuk untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Namun demikian, terdapat cadangan perlembagaan alternatif yang dinamakan Perlembagaan Rakyat. Info tambahan: persekutuan bermaksud gabungan beberapa buah negeri yang diletakkan di bawah satu unit pentadbiran. Manakala pentadbiran kerajaan persekutuan pula dibahagikan kepada dua, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Terdapat 5 latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ialah penubuhan jawatan kuasa kerja. Matlamat penubuhan jawatan kuasa kerja adalah untuk membincangkan asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Penubuhan jawatan kuasa kerja ini telah ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Manakala daripada segi keahlian, penubuhan jawatan kuasa kerja ini terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan Pegawai Kanan British. Berikut merupakan senarai ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu seperti mana yang dimaklumkan sebentar tadi, yang terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan Pegawai Kanan British. Anda boleh lihat dan baca senarai-senarai nama individu yang terlibat dalam ahli jawatan kuasa kerja penubuhan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jawatan kuasa kerja telah memulakan tugas pada awal bulan Ogos 1946 sehingga pertengahan bulan November 1946. Antara cadangan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja adalah: yang pertama, menyatukan semua negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat dalam satu pentadbiran. Tindakan ini diambil adalah bagi memastikan pentadbiran yang seragam dan menjimatkan kos. Antara negeri-negeri yang terlibat ialah negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan 2 buah negeri Selat iaitu Melaka dan juga Pulau Pinang. Cadangan yang kedua, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Cadangan yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Cadangan yang keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Dan cadangan yang kelima, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Tindakan ini diambil kerana sewaktu pengenalan gagasan Malayan Union, syarat kewarganegaraan bagi menjadi rakyat Tanah Melayu amat longgar. Pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja penubuhan Persekutuan Tanah Melayu adalah seperti Theodore Adams, penasihat Raja-Raja Melayu, Roland Bradel, penasihat undang-undang UMNO dan Ralph Horn, iaitu pemerhati dan wakil Gubernur Jeneral. Gambar di bahagian atas
merujuk kepada gambar ahli jawatan kuasa, kerja dan penasihat undang-undang, manakala gambar di bahagian bawah menunjukkan gambar ahli yang mewakili Raja-Raja Melayu dan UMNO yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang kedua memperlihat kewujudan Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Gerakan Nasionalis Melayu Radikal merupakan gabungan nasionalis Melayu radikal yang membidas kerajaan British kerana telah menjalankan rundingan bersama UMNO bagi penubuhan Persekutuan Tanah Melayu secara tertutup. British telah mengenepikan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Olehnya demikian, golongan nasionalis Melayu radikal ini telah bergabung dan membentuk Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Apakah yang anda faham mengenai perkataan radikal? Radikal merupakan istilah yang digunakan oleh British merujuk kepada golongan yang menentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Ini dapat dilihat menerusi tindakan Ahmad Bustamam dalam penulisan bukunya yang menyatakan bahawa mereka menentang British kerana British menindas golongan nasionalis Melayu radikal sehingga golongan tersebut terpaksa berhadapan pelbagai bentuk penindasan yang diberikan oleh pihak British. PUTERA merupakan gabungan daripada beberapa pertubuhan Melayu iaitu seperti yang pertama Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), yang kedua Angkatan Pemuda Insaf (API), yang ketiga Gerakan Angkatan Muda (GERAM), yang keempat Hizbul Muslimin, yang kelima Barisan Tani Malaya (BATAS) dan yang keenam Angkatan Wanita Sedar (AWAS). Golongan nasionalis Melayu radikal telah melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an. Matlamat perjuangan golongan nasionalis Melayu radikal adalah untuk membebaskan tanah air daripada penjajah, menyatukan seluruh tanah Melayu dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Kompromi di sini bermaksud menyatakan persetujuan atau penyelesaian berdasarkan tolak ansur atau jalan tengah. Latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang ketiga akan dilihat menerusi sumbangan nasionalis Melayu radikal. Terdapat 3 sumbangan nasionalis Melayu radikal yang utama. Yang pertama, memperjuangkan hak semua kaum. Golongan nasionalis Melayu radikal memberi penekanan terhadap kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara dapat dilihat menerusi perhimpunan dan penyembitan akhbar. Ahmad Bustamam telah bertindak menerbitkan akhbar Suara Rakyat untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka daripada penjajah. Sumbangan nasionalis Melayu radikal yang kedua dapat dilihat menerusi perjuangan fahaman kebangsaan yang dibawa mudah diterima oleh rakyat. Ini dapat dilihat menerusi PKMM yang telah berjaya menubuhkan cawangannya di seluruh negeri Perak, di Hulu Langat Selangor dan Temeloh Pahang. Malahan pada Julai 1947, jumlah keahlian PKMM juga dianggarkan melebihi 53,000 orang ahli. Sumbangan yang ketiga memperjuang pembelaan terhadap ketidakadilan. Golongan nasionalis Melayu radikal berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Para pejuang dalam golongan ini turut digelar sebagai tokoh politik nasional kerana sumbangan mereka melangkaui sempadan dan kenegerian. Apakah yang anda faham mengenai perkataan radikal? Radikal merupakan istilah yang digunakan oleh British
Latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu akan dilihat seterusnya menerusi gabungan Putera dan AMCJA. Apakah AMCJA? Golongan Bukan Melayu telah menubuhkan All Malaya Council of Joint Action iaitu AMCJA yang dipengerusikan oleh Tan Cheng Lock. Golongan ini menganggap British tunduk kepada UMNO dan penubuhan jawatan kuasa kerja juga dianggap tidak demokratik. Apakah yang dimaksudkan dengan tidak demokratik? Ini akan dikupas menerusi slide yang seterusnya. Seperti mana yang berlaku dalam Putera, AMCJA juga turut melibatkan gabungan beberapa buah parti, iaitu yang pertama Pan Malayan Federation of Trade Union PMFTU, yang kedua Malayan Democratic Union MDU, dan yang ketiga Malayan Indian Congress MIC. Gabungan Putera dan AMCJA telah menimbulkan pelbagai reaksi terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya, yang pertama, kumpulan ini menolak Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, AMCJA membantah kerana jawatan kuasa kerja penubuhan Persekutuan Tanah Melayu tiada wakil bukan Melayu. Dan yang ketiga, Putera dan AMCJA menganggap perlembagaan persekutuan sebagai tidak demokratik dan hanyalah bertindak untuk mengukuhkan kedudukan British serta bersifat perkauman. Yang keempat, pada Julai 1947, cadangan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah disemak oleh Jawatan Kuasa Kerja dan diumumkan kepada awam. Dan yang kelima, gabungan Putera dan AMCJA telah menentang cadangan perlembagaan tersebut secara terbuka. Latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang ketiga akan dilihat menerusi sumbangan nasionalis Melayu radikal. Gabungan Putera dan AMCJA telah mencadangkan agar Perlembagaan Rakyat dijadikan sebagai alternatif kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Putera dan AMCJA masing-masing telah mengemukakan beberapa cadangan. Cadangan yang dikemukakan oleh Putera adalah seperti yang pertama, kedudukan bahasa Melayu, yang kedua, pertahanan dan hal ehwal luar negeri, yang ketiga, syarat kewarganegaraan, dan yang keempat, bendera dan lagu kebangsaan. Manakala cadangan AMCJA meliputi perkara seperti yang pertama, penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura, yang kedua, mewujudkan sebuah kerajaan pusat yang kuat, yang ketiga, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, yang keempat, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, dan yang kelima, mengenai syarat kewarganegaraan. Pada Mac 1947, cadangan Putera dan AMCJA telah digabungkan untuk membentuk Perlembagaan Rakyat dan seterusnya pada Julai 1947, Putera dan AMCJA mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft Perlembagaan Rakyat kepada pihak British. Antara kandungan draft Perlembagaan Rakyat adalah seperti yang pertama, Tanah Melayu disatukan dengan Singapura, yang kedua, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan Majlis-Majlis Negeri yang dipilih bagi seluruh Tanah Melayu. Yang ketiga, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Kandungan draft Perlembagaan Rakyat yang seterusnya, yang keempat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui Majlis Mesyuarat. Yang kelima, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui Majlis Khas. Yang keenam, perhatian khas hendaklah diberikan
kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Seterusnya, yang ketujuh, bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi tanah Melayu. Yang ke-8, hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Yang ke-9, kewarganegaraan Malaya haruslah dinamakan Melayu, dan yang ke-10, warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu. Namun demikian, Perlembagaan Rakyat yang telah dirangka oleh Putera dan AMCJA telah ditolak oleh pihak British. Sebaliknya, British telah menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Perkara tersebut telah menyebabkan Putera dan AMCJA mengajukan hartal pada 20 September 1947 dan meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. Seterusnya, pada 20 Oktober 1947, tarikh tersebut dipilih sebagai Hari Hartal Semalaya. Hartal telah dilaksanakan di semua bandar utama di Tanah Melayu menerusi sokongan daripada Dewan Perniagaan Cina. Berikut merupakan keratan akhbar mengenai hartal. Apakah yang dimaksudkan dengan hartal? Hartal merupakan tindakan menutup kedai dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. Proses tanpa keganasan ini telah diadakan dengan cara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan ladang. Rumusan untuk keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini memperlihat akan tindakan Jawatan Kuasa Kerja yang merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tidak disenangi oleh golongan nasionalis Melayu radikal dan golongan bukan Melayu. Kedua-dua golongan tersebut telah bergabung dan mengemukakan Perlembagaan Rakyat kepada pihak British. Namun demikian, pihak British hanya menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang telah dirangka oleh Jawatan Kuasa Kerja.